Yang Amat Sepang. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Saya ingin mengambil kesempatan dalam perbahasan ini, pertamanya dengan mengucapkan tahniah kepada Tuan Speaker dan Timbalan Speaker yang telah dilantik. Dan saya mendengar dengan penuh minat saranan pihak Speaker untuk membuat satu perubahan pada kali ini dalam sidangan Dewan Yang Mulia ini. Saya mengharapkan janji-janji itu bukan saja janji yang dilafazkan oleh lisan, tetapi juga dapat diterjemahkan dalam satu penterjemahan yang sebenarnya, di mana kita tahu bahawa Dewan Yang Mulia ini adalah dewan yang paling penting, kerana di sinilah kita menggubal undang-undang yang akan digunakan, yang akan dipakai dilaksanakan. Dan saya harapkan bagi membolehkan perubahan ini berlaku, saya ingin mencadangkan supaya boleh difikirkan masa untuk perbahasan ataupun masa persidangan ini mungkin dapat dilanjutkan lagi, sebab saya rasa kita semua bersetuju bahawa ahli-ahli parlimen forum yang sebenarnya adalah mereka harus ada di sini, sebab di sinilah kita perlu menjalankan peran kita yang sebenarnya. Di negara-negara yang maju, seperti mana dikatakan oleh ahli parlimen Ageng Serai tadi, bahawa menjadi satu kebiasaan mana-mana ahli parlimen boleh membawa rang undang-undang yang dinasabkan ke atas nama mereka. Jadi saya harap mungkin kita boleh membuat satu perubahan, mungkin ahli parlimen dengan bantuan pakar-pakar pendidik, yang saya harap kerajaan serius dari segi menyediakan tenaga-tenaga sokongan ke ahli parlimen tanpa mengira BN ataupun pembangkang, supaya kita dapat mengemukakan bil-bil persendirian yang kita rasa yang mungkin pihak kerajaan tidak sempat untuk memikirkannya. Jadi saya mengharapkan juga perubahan dari segi menerima usul-usul di bawah aturan 18. Sebelum saya memasuki dewan ini, saya sering membaca Hansard Parlimen, dan saya mendapati banyak usul-usul ditolak dengan alasan yang sama, iaitu tidak perlu disegerakan. Walaupun pihak Speaker mengakui bahawa usul-usul itu adalah usul-usul yang menjadi kepentingan ramai. Jadi saya rasa itu boleh dapat diselesaikan apabila kita melanjutkan sikit masa untuk persidangan ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin menarik perhatian bahawa apabila kami pihak kita rakyat ini membangkitkan tentang isu-isu berkaitan dengan pilihan raya, kami akui bahawa pilihan raya ini adalah menjadi satu pilihan raya yang adil dan bersih ini dengan izin sine qua non, satu essential elements dalam proses demokrasi. Dan pilihan raya yang bersih ini bukan saja mesti bersih, tapi dia mesti dilihat bersih, dilihat adil. Kalau kita lihat kepada Seksyen 2 Akta Kesalahan Pilihan Raya, apakah definasi election? Definasi pilihan raya dalam Seksyen 2 Akta Pilihan Raya adalah pilihan raya yang dikendalikan mengikut lunas undang-undang. Mana if we go by that definition, dengan izin, kalau kita ikut kepada definisi tersebut, mana-mana pilihan raya yang tidak mengikut undang-undang, hakikatnya dia bukan pilihan raya. Ini bukan definisi saya, ini definisi yang undang-undang. Tetapi dalam masa yang sama, saya akui bahawa bukanlah apabila kita kata pilihan raya ini tidak bersih, dia bukanlah semua keadaan. Tapi perkara-perkara yang menjadi trust, sebagai contoh, daftar pemilih. Daftar pemilih ini adalah subjek matter dengan izin yang paling penting dalam pilihan raya. Adalah penting untuk kerajaan SPR memastikan hanya mereka yang layak dari segi perlembagaan yang berhak untuk mengundi. Ini bukan peranan pembangkang, ini adalah peranan kerajaan. Sebab kita mahu mana-mana ahli-ahli parlimen ini dipilih hasil daripada undi yang sebenarnya, bukan dengan hasil penipuan, bukan dengan hasil kita memasuk mereka-mereka yang tidak layak mengundi untuk mengundi. Sebab itu saya merasa hairan apabila dalam kes Likas, apabila Hakim Datuk Kamil Awan
telah mencadangkan, telah memutuskan perkara itu adalah tidak bersih. Kerana kalau kita perhatikan, baca keputusan itu, telah jelas bahawa memang ada orang Bangladesh yang mengundi dalam pilihan raya itu kerana mereka tidak layak mengundi. Malah mereka telah disabitkan bersalah, dah disuruh dihantar deport, tapi masih lagi nama dalam daftar pemilih. Ini bukan keputusan pembangkang, ini keputusan mahkamah, di mana sebelum kes itu didengar, kita tahu ada arahan daripada ketua hakim meminta supaya kes itu tak didengar. Sepatutnya mana-mana kerajaan yang bertanggungjawab, yang mahukan cara yang bersih, sepatutnya apabila ada keputusan begini, mereka respon dengan bertanggungjawab. Tapi malangnya, apabila dibangkitkan tentang isu tentang pemilih yang tidak bersih, kita lihat kerajaan menggunakan kuasa 2/3-nya pada masa itu meminda undang-undang dengan memasukkan Seksyen 9A. Seksyen 9A ini, tuan-tuan, kita tahu bahawa dia telah menyebabkan mana-mana mahkamah tidak boleh mencabar data pemilih yang telah diwartakan. Tuan Yang Pertua, maknanya hasil dari perindaan ini, kita sekaligus menafikan mana-mana pengundi yang tidak layak daripada dikeluarkan daripada data pemilih. Kalau sebelum pilihan raya likas, data pemilih masih boleh dicabar di mahkamah, dengan ada Seksyen 9A ini, kita telah memastikan pengundi hantu boleh duduk selesa, boleh beranak macam kutu dalam rambut kita. Mereka dijaga, mereka dimanjakan oleh undang-undang. Maknanya kita tak boleh sentuh pengundi hantu ini. Adakah ini satu seksyen yang selaras dengan proses demokrasi? Menutup pintu mahkamah sebagai satu badan yang dipertanggungjawab untuk menafsirkan mana-mana peruntukan ataupun undang-undang. Sebab itulah saya mencadangkan supaya kita kaji balik Seksyen 9 ini. Biarlah, saya ulang lagi, biarlah mana-mana pilihan raya ini, mana-mana parti yang menang, hasil daripada rakyat menyokong mereka, bukan hasil daripada keraguan, hasil daripada penipuan. Ini yang kita patut fikirkan. Tuan Yang di-Pertua, saya merasa hairan apabila pengurusi SPR, timbalan pengurusi SPR enggan mendedahkan nama pembekal dakwat. SPR perlu sedar bahawa mereka beroperasi di atas dana awam. Tanggungjawab mereka adalah tanggungjawab perlembagaan. Mereka perlu mendapat kepercayaan awam. Mereka beroperasi, gaji mereka, segala elemen mereka dibayar atas dana awam. Oleh itu, di atas kepentingan awam, sepatutnya SPR tidak boleh sama sekali enggan mendedahkan nama pembekal yang telah gagal menjalankan tanggungjawabnya. Kita kena faham, apabila kita membayar wang kepada pembekal itu, kita gunakan dana awam, bukan wang kocek pengurusi SPR. Sebab itulah saya meminta parlimen ini, kalau benar-benar di sana atau di sini kita benar-benar melaksanakan parlimen badan yang tertinggi, kita sepatutnya menubuh jawatan memanggil pengurusi SPR untuk dihadapkan di parlimen untuk kita mereka bertanggungjawab di atas kesalahan ini. Sebab saya percaya mereka tidak boleh lari daripada tanggungjawab ini. Amat malang mereka enggan mendedahkan nama atas faktor keselamatan. Ini bukan alasan yang kita boleh terima sama sekali. Saya rasa perlunya image SPR ni diperbetulkan. Dan untuk pilihan raya ada yang bangun ya, Mat? Ya? Nak bagi jalan. Okey. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin bertanyakan Ahli Yang Berhormat Sepang berkenaan perbincangan yang berlaku semasa kempen pilihan raya ini. Mengapakah SPR sehingga hari ini, timbalan pengerusi dan ahli-ahli SPR sehingga hari ini tidak ingin bertanggungjawab, dan sama ada mereka boleh terselindung di belakang perlembagaan persekutuan untuk tidak mengendahkan desakan awam untuk mereka meletak jawatan. Terima kasih Ibu Timur. Sebenarnya kalau sekiranya pengurusi timbalan pusat SPR mempunyai integriti, mereka tidak perlu menunggu saranan daripada mana-mana pihak untuk mereka meletakkan jawatan. Saya merasa amat lucu apabila mereka menggunakan hujah kami dilantik yang di Tuan Agong
maka hanya Tuan Agong saja boleh memecat kami. Kalau kita gunakan logik yang sama, apabila kamu dilantik oleh Yang di-Tuan Agong, sepatutnya kamu mesti memastikan nama Tuan Agong itu dijaga betul-betul, iaitu dengan kamu membuat pilihan raya yang bersih dan adil. Apabila kamu gagal memastikan dawat kekal ini kekal, maka kamu telah mencemarkan nama Tuan Agong. Sepatut sebelum Tuan Agong suruh letak jawatan, kamu sendiri, lu fikirlah sendiri. Orang kata sekarang, lu fikirlah sendiri. Sebab SPR ini adalah custodian dengan izin of the election. Kalau sekiranya, saya bagi contoh, satu pepatah Arab mengatakan, kita jaga kambing, kita lantik seorang gembala kambing untuk jaga kambing daripada dimakan oleh serigala. Tapi kalau serigala yang jaga kambing, macam mana kambing nak selamat? Kalau SPR ini kita harapkan menjaga proses pilihan raya, tapi kalau SPR sendiri merosakkan pilihan raya, macam mana kita nak dapatkan pilihan raya yang selamat? Sebab itulah saya mengharapkan pihak kerajaan atau pihak dalam perkara ini kita boleh bersama, kita minta satu siasatan dibuat dan kita panggil pengurusi di dalam pengurusi di parlimen ini untuk kita minta penjelasan. Tuan Di-Pertua yang bangun Mas. Okey, gantang. Ya. Terima kasih Yang Di-Pertua. Saya nak bertanya pandangan daripada Sepang. Terdapat satu peraturan, iaitu apabila kita nak buat bantahan terhadap pengundi yang kita ragui terdapat di dalam daftar pemilih, maka di sana terpaksa dikenakan sebanyak RM10 setiap bantahan yang dikenakan. Setujukah Sepang ini merupakan salah satu daripada strategi untuk menyusahkan rakyat dan juga ke arah untuk nak memastikan supaya pilihan raya ini berjalan dengan secara tidak bersih tanpa ada bantahan kerana memerlukan wang yang banyak? Terima kasih. Terima kasih, Musi. Saya rasa selepas pilihan raya, saya bersetuju dengan Pik Gantang. Sebenarnya selepas pilihan raya 2004 tu banyak pindahan-pindahan dibuat yang bagi saya adalah pindahan-pindahan yang mempunyai niat yang tidak baik untuk menyusahkan proses untuk kita mengeluarkan nama-nama pengundi yang diragui sama ada mereka layak atau tidak layak mengundi. Tentang image tadi, saya rasa bukan saja SPR sepatut memperbaiki image mereka, tetapi image pihak polis juga harus diperbaiki. Apabila kita Pakatan mencadangkan supaya IPCMC ditubuhkan, dia adalah hasil daripada saranan Suruhanjadi Raja yang dipengurusikan oleh bekas atau mantan Ketua Hakim Negara Tan Sri Zahidin. Kita faham apabila kita menubuh dana awam, apabila Suruhanjaya itu telah pun membuat cadangan rekomendasi yang munasabah, yang hasil rekomendasi itu timbul hasil daripada mereka mendapat feedback daripada persidangan Suruhanjaya itu. Jadi mengapakah kerajaan dalam masa yang sama menubuhkan Suruhanjaya Raya tapi enggan mengikut rekomendasi yang diberikan oleh Suruhanjaya tersebut? IPCMC ini seharusnya ditubuhkan kerana kita bukan saja seperti mana yang rakan saya di bahagian serai mengatakan, itu bukan saja untuk menyelamatkan mereka-mereka yang ditahan. Sebab IPCMC ini dalam kerangka yang lebih luas adalah untuk sebenarnya membantu pihak polis, untuk kita memulihkan imej polis. Sebab lebih baik kita mengadakan satu Suruhanjaya yang memfokuskan tentang isu-isu kepolisian ini, kerana banyak berlaku, banyak tuduh-tuduhan yang saya rasa polis perlu menjawab. Dan cara jawapan yang paling baik adalah yang kita menubuhkan satu badan yang khusus untuk kedua-dua pihak, rakyat dan juga polis, boleh menjadikan IPCMC itu sebagai avenue untuk mereka sama ada mempertahankan ataupun untuk membela kalau mereka diserang. Sebab itu saya tak nampak kenapa kerajaan harus merasa takut untuk menubuhkan IPCMC. EAIC adalah tidak sesuai kerana dia memantau banyak agensi yang lain. Kita mahu IPCMC. Setelah British menubuhkan IPCC di England, kita lihat imej polis di England makin bertambah baik. Dan ini yang kita minta, supaya kita nak jaga imej polis, nak baiki imej polis, maka kita mengharapkan kerajaan dengarlah saranan daripada Suruhanjadi Raya untuk menubuhkan IPCC. Walaupun kerajaan mengatakan sebenarnya kematian di
Dewan ini di dalam tahanan polis ni bukan saja disebabkan oleh penderaan. Dia kata juga kerana faktor kesihatan, kerana dia kata disebabkan oleh ada yang gantung, ada yang sakit. Mungkin ya Bukit Katil ya. Ya, silakan. Yang Muhammad Sepang menjelaskan tentang IPCMC, dan ini adalah cadangan rentetan daripada pelbagai kematian yang berlaku di dalam lokap. Saya minta penjelasan yang Muhammad Sepang tentang reformasi lokap itu sendiri, sebab sebagai seorang yang pernah ditahan di dalam lokap, saya lihat prinsip asal dalam undang-undang itu ialah a man is innocent until proven guilty. Mana seseorang itu tidak bersalah sehingga dia dapati bersalah. Tapi bila ditahan di dalam lokap ketika proses kesihatan, dia seolah telah dihukum sebelum daripada tuduhan dilakukan. Terima kasih.